Salam sejahtera. Kami ingin membentangkan cadangan projek pembangunan iaitu projek Cafe Mixcom Ice Cream dari subjek SPW 300 Perancangan dan Pengurusan Projek. Terima kasih kami ucapkan kepada Profesor Madya Dr. Osman Mat Yusof kerana banyak membantu kami bagi menyelesaikan tugasan ini. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan pembentang kita pada hari ini, Muhammad Azri bin Junaidi. Ini Muhammad Azri bin Junaidi. Kemudian Nur Zulaiha binti Midi. Ini Nur Zulaiha binti Midi. Yang ketiga Anis Nur Aina binti Aslan. Ini Anis. Okey. Yang keempat adalah saya, Lailatul Badriah binti Muhammad. Ini kami punya logo syarikat Cafe Mixcom Ice Cream. Saya akan menceritakan dahulu latar belakang syarikat kami. Nama syarikat Cafe Mixcom Ice Cream. Ini email yang boleh dilayari oleh semua, www.mixcomicecream.com.my. Kemudian ini adalah nombor telefon kami 0456777777. Alamat projek kami bertempat di Bukit Jambul Kompleks 11900 Pulau Pinang. Alamat perniagaan FB 11 Bukit Jambul Kompleks Jalan Rumbia 11900 Pulau Pinang. Okey, tarikh kami tubuhkan ditubuhkan perniagaan ini adalah 19 Mei 2015 dan kami beroperasi pada 23 Mac 2016. Nombor pendaftaran syarikat kami K1125678. Bentuk perniagaan kami adalah perkongsian. Bilangan rakan kongsi kami adalah 4 orang yang seperti yang saya kenalkan tadi. Jenis perniagaan kedai aiskrim, modal pinjaman adalah sebanyak RM50,000. Bagi modal pula kami mengeluarkan sebanyak RM50,000, iaitu RM30,000 daripada MARA dan RM20,000 daripada rakan kongsi kami sendiri. Hala tuju perniagaan Cafe Mixcom Ice Cream. Faedah daripada perniagaan Cafe Mixcom Ice Cream ialah ia mampu mewujudkan peluang pekerjaan kepada usahawan baru seperti kami untuk membuka perniagaan di samping mempelawa masyarakat tempatan untuk bekerja kerana bagi setiap perniagaan yang diwujudkan memerlukan sumber tenaga manusia untuk menjalankan aktiviti perniagaan. Yang kedua, menggunakan teknologi mesin yang canggih supaya dapat menghasilkan aiskrim yang memenuhi kehendak dan keperluan pelanggan selain pelanggan dapat membuat pilihan melalui perkhidmatan yang disediakan. Yang ketiga, menggunakan sumber-sumber dengan cekap melalui pembelian sebahagian sumber bahan mentah seperti buah-buahan yang digunakan, gula dan sebagainya bagi memudahkan operasi perniagaan berjalan lancar. Yang keempat, menjadi model ikutan masyarakat supaya usahawan lain dapat menceburi dan memajukan perniagaan dengan membuka perniagaan franchise selepas ini. Yang kelima, menarik pelancong tempatan maupun pelancong luar untuk merasai aiskrim daripada usahawan tempatan dengan menggunakan label syarikat sendiri di setiap pembungkusan, pengangkutan dan sebagainya. Ini adalah visi kami. Visi perniagaan Cafe Mixcom Ice Cream ialah untuk menjadi sebuah syarikat yang mengeluarkan aiskrim buatan tempatan, menghasilkan aiskrim yang halal dan menyediakan aiskrim dengan harga yang berpatutan.
Yang ini pula misi kami dapat memenuhi permintaan orang ramai terhadap aiskrim tempatan. Yang kedua, menyediakan kemudahan fizikal seperti meja dan kerusi untuk pelanggan menikmati aiskrim daripada kafe kami. Yang ketiga, menjadi sebuah perniagaan yang dapat tempat di hati pelanggan dengan menawarkan harga yang berpatutan dalam setiap produk yang dikeluarkan. Okey, ini pula objektif kami. Menyediakan perkhidmatan perniagaan Cafe Miskom Ice Cream kepada pelanggan dari segi kemudahan tempat duduk, utamakan pelanggan warga emas dan sebagainya, membuktikan kepada masyarakat bahawa perniagaan ini mampu memberikan pendapatan yang lumayan serta mampu mencapai kejayaan di samping menimba ilmu. Yang ketiga, menyahut seruan kerajaan Malaysia yang menggalakkan rakyat atau siswaza supaya menceburi bidang perniagaan. Okey, ini pula pernyataan masalah. Harga yang ditawarkan oleh perniagaan aiskrim lain terlalu mahal. Kita dapat bayangkan macam mana aiskrim Baskin Robbins yang dijual dengan harga yang rasanya tak mampu, bukanlah tak mampu, macam terlalu ekspensif bagi penduduk tempatan kita. Jadinya dan kebanyakannya tidak menepati permintaan orang ramai selain ragu-ragu dengan aspek halal. Oleh itu, kami akan menawarkan harga yang berpatutan dibanding aiskrim daripada perniagaan lain selain memastikan menepati permintaan orang ramai terutama rakyat Malaysia, dan juga kami turut memastikan aspek halal dengan mendapatkan kelulusan JAKIM. Okey, ini pula lokasi perniagaan. Tapak untuk lokasi projek perniagaan Cafe Miskom Ice Cream ini terletak di Bukit Jambul Kompleks, Jalan Rumbia, Pulau Pinang. Tapak lokasi projek ini berada di dalam pusat membeli belah Kompleks Bukit Jambul di luar Maidin Bukit Jambul. Selain itu, tapak projek ini berdekatan dengan Universiti Sains Malaysia, Queens Bay Mall dan sebagainya. Bagi saiz projek ini pula, keluasan tapak projek kami hanya 10 kaki dan darab 8 kaki persegi yang membolehkan menempatkan tempat operasi perniagaan Cafe Miskom Ice Cream. Yang ini adalah gambar peta dari Google Maps yang membolehkan pelanggan atau penduduk tempatan atau penduduk luar sendiri yang ingin datang ke syarikat kami, ke perniagaan kami. Okey, yang ini gambar yang kedua, lokasi perniagaan Cafe Miskom Ice Cream. Kami berada di ground floor FB 11 dalam Bukit Jambul tersebut. Okey, ini gambar yang ketiga, susun atur depan kawasan operasi. Kami ada kaunter yang disediakan. Lepas tu ada menu yang kita sediakan. Lepas tu tepi tu sikit kita letak meja dan kerusi bagi pelanggan nak duduk, macam tu. Okey, gambar yang keempat, susun atur dalam kawasan operasi. Yang ni salah satunya aiskrim yang kami buat adalah aiskrim vanila. Contohnya goreng ataupun tak goreng. Okey, siapa atau apa faedah projek? Yang pertama, memperoleh sumber pendapatan. Ahli syarikat dan pekerja mendapat pendapatan daripada keuntungan menjual aiskrim. Usaha perniagaan ini membawa faedah perolehan supaya dapat menyara kehidupan selain dapat membuat simpanan, pelaburan dan sebagainya. Yang kedua, memenuhi permintaan pasaran. Menawarkan perkhidmatan menjual aiskrim mengikut permintaan orang ramai, terutamanya bagi rakyat Malaysia yang sukakan aiskrim buatan tempatan seperti aiskrim goreng, aiskrim Malaysia dan sebagainya. Ini namanya kampung lah,
kita ada nama yang spesifik. Sebagai contohnya, kita ada 3 layer ice cream dan strawberry cheesecake. Okey, yang ketiga, menawarkan peluang pekerjaan. Pelaksanaan perniagaan ini diharapkan dapat memberi peluang kepada masyarakat setempat, terutamanya bagi pelajar lepasan SPM yang memerlukan wang dan pengalaman. Selain itu, perniagaan ini memberi peluang kepada suri rumah untuk bekerja hanya di rumah dengan meluaskan pasaran perniagaan melalui internet supaya dapat membantu menyara keluarga. Yang ini sekarang ni teknologi dah moden, kita ada wifi di rumah. Jadinya kita bagi suri rumah ni buat order dari rumah, lepas tu dia boleh hantar COD contohnya macam tu. Okey. Yang keempat, memperoleh pengalaman yang tidak ternilai. Perniagaan kafe Miskom Ice Cream ini diharapkan dapat memberi pengalaman kepada ahli perniagaan dan pekerja untuk menguruskan operasi perniagaan selain berpeluang untuk menjadi usahawan. Seterusnya, ahli perniagaan dan pekerja dapat menimba ilmu untuk melaksanakan sesuatu pekerjaan dengan bantuan teknologi. Okey, saya akan serahkan pula kepada Cik Zulaiha. Okey, ini adalah carta organisasi ahli perniagaan kami iaitu Cafe Miskom Ice Cream. Okey, pengurusan operasi kami adalah Muhammad Azri bin Junaidi. Okey, penyelia pemasaran saya sendiri iaitu Nur Zulaiha binti Mili, dan penyelia pentadbiran kami adalah Lailatul Badriah binti Muhammad, dan penyelia kewangan kami iaitu Anis Nur Aina binti Azlan. Okey, saya akan membincangkan peranan dalam organisasi kami iaitu pengurus operasi. Kami akan memantau pergerakan semua ahli. Yang kedua, akan memastikan visi-misi dan objektif kami tercapai. Dan ketiga adalah bertanggungjawab mengurus perjalanan harian kami. Seterusnya adalah peranan penyelia pemasaran. Antara peranannya adalah merancang, mentadbir perkhidmatan pelanggan dan perkhidmatan lepas jualan serta memelihara hubungan baik dengan pelanggan. Yang kedua adalah mengawal pembelanjaan dan memastikan semua digunakan dengan cekap. Seterusnya, memantau pemilihan, latihan dan prestasi kaki tangan. Yang terakhir adalah merancang, menggerak dan menyelaras aktiviti jualan dan pemasaran perusahaan atau organisasi kami. Seterusnya adalah peranan penyelia pentadbiran. Kami adalah pertama merancang pentadbiran dan mengawal pembelanjaan bagi kontrak, kelengkapan dan bekalan. Yang kedua adalah menjalankan tugas yang berkaitan mengurus, merencana, merancang, menjadualkan dan memantau pekerjaan. Yang seterusnya adalah peranan penyelia kewangan kami adalah dia akan mengurus dan mengawal peruntukan. Kedua, mengurus, merekod dan mengambil tindakan susulan berhubung dengan pendahuluan diri, pendahuluan pelbagai dan pinjaman komputer. Seterusnya, dia juga akan menyelenggara rekod dan menyediakan laporan pembelanjaan dan seterusnya mengurus penyelenggaraan memantau semua jenis penyata kewangan kami. Seterusnya adalah peranan pekerjaan am kami iaitu akan membantu dalam semua aktiviti pembuatan aiskrim, menyediakan aiskrim serta menjual aiskrim. Seterusnya, pekerja am kami juga akan menghantar bekalan aiskrim ke rumah pelanggan dan kepada yang membuat tempahan daripada kafe kami. Yang seterusnya adalah membuat kerja-kerja berkaitan dalam skop kerja mereka sendiri. Okey, ini adalah modal kami. Modal permulaan kami adalah sebanyak RM50,000 yang mana kami telah membuat pinjaman daripada MARA sebanyak RM30,000 dan daripada ahli kami sendiri sebanyak dari ahli kami sendiri seorang RM5,000 dan
jumlahnya adalah 20,000. Okey, ini faedah untuk pekerja kami, iaitu kami telah senaraikan 4 faedah, iaitu pertama adalah cuti tahunan, yang kedua imbuhan jasa baik dan insentif, yang ketiga adalah WSP dan yang terakhir adalah perkeso. Seterusnya adalah ini adalah sasaran pasaran kami, iaitu kami bahagikan kepada terdapat 3 sasaran pasaran kami, iaitu pertama adalah pelajar USM, kedua adalah suri rumah tangga dan ketiga adalah wanita bekerja. Okey, yang ini kajian pasaran kami iaitu 4P. Yang pertama adalah produk, kedua promosi, ketiga place dan keempat price. Okey, saya akan terangkan satu persatu iaitu produk. Okey. Mixcom Ice Cream mempunyai banyak jenis aiskrim yang ditawarkan seperti strawberry cheesecake, coffee toffee combo, Belgian chocolate, Banoffee, Mickey chocolate dan sebagainya. Yang ini antara menu yang utama dalam kafe kami lah. Okey, walau bagaimanapun, kafe kami akan menumpukan pemasaran kepada menjual dan membekalkan aiskrim tersebut. Dan kafe kami akan menambahkan iaitu menambahkan lini jenis aiskrim lah, iaitu memperbanyakkan jenis aiskrim lagi selain daripada menu yang saya senaraikan tadi. Okey, seterusnya kami juga akan menyediakan jenis aiskrim yang kurang manis. Ini tujuannya adalah untuk kepada penggemar aiskrim yang telah berumur, yang tidak boleh makan aiskrim yang terlalu manis. Kami juga ada menyediakanlah aiskrim yang kurang manis. Contohnya adalah Mickey chocolate. Mickey chocolate ni dia rasa dia macam berani kami kurangkan gula dalam pemprosesan pembuatan aiskrim tersebut. Okey, seterusnya tempat dan peredaran, iaitu saya kata dia adalah place. Okey, kafe kami telah merancang untuk membekalkan aiskrim kami di Pasaraya Restoran di sekitar Pulau Pinang, Perak, Kedah dan Perlis. Tujuannya adalah bagi membesarkan lagi pasaran kami sambil untuk mengenal pasti peluang-peluang yang boleh ditembusi lah. Okey, selain itu bagi peringkat awal kami mengadakan promosi dengan menyediakan sampel aiskrim percuma untuk dicuba oleh pelanggan sambil mengedarkan risalah mengenai kafe kami yang akan bakal beroperasi pada 26 Mac 2016. Okay. Seterusnya adalah tempuan kami di tempat-tempat awam seperti Pasaraya yang saya sebut tadi, Pasar Tani, Kedai dan di University Sains Malaysia bagi melancarkanlah operasi promosi kami. Okey, seterusnya adalah promosi iaitu atau promotion. Kafe kami telah merangka struktur promosi yang akan digunakan. Antaranya yang pada peringkat permulaan kami akan mengedarkan risalah dari rumah ke rumah. Yang kedua, kami akan membuatkan rentang bagi memaklumkan perniagaan kafe kami. Yang ketiga adalah menyediakan jalur lebar bagi memudahkan pengguna melayari maklumat berkenaan kafe kami serta dapat menyediakan tempahan secara online. Kami juga akan buat buka untuk sesiapa yang ingin menempah aiskrim, contohnya macam untuk buat kenduri ke jamuan, kami ada sediakan tempahan secara online, mudah saja. Okey, yang seterusnya adalah promosi melalui stokis yang berdaftar. Yang seterusnya menawarkan harga promosi kepada para pelanggan di awal pembukaan kafe kami lah, iaitu di awal kafe kami beroperasi lah. Lepas tu kami akan menaikkan tanda nama kafe kami di bangunan kompleks Bukit Jambus supaya orang dapat mengetahui lokasi sebenar tempat kafe Mixcom Ice Cream kami beroperasi lah. Okey, seterusnya yang
terakhir sekali yang 4P kajian pemasaran kami adalah campuran pemasaran bagi harga pula. Cafe Mixcom Ice Cream mengenakan harga yang bersesuaian dan mampu dimiliki oleh semua orang. Selain itu, pembelian ice cream serta banyak akan mendapat harga yang lebih rendah berbanding dengan pembelian yang sedikit, yang akan dikenakan harga seperti biasalah yang tersenarai dalam menu kami. Walau bagaimanapun, kafe kami telah bersetuju untuk memberi harga promosi pada pelanggan pada awal pembukaan operasi sebanyak 50% untuk menarik minat pembeli membeli aiskrim di kafe kami. Ialah spesifikasi perancangan untuk projek kami, iaitu pertama penyediaan kawasan, di mana kawasan yang kami pilih ini ialah mempunyai kedudukan yang strategik bagi pemasaran ataupun pelaksanaan projek ini. Dan kawasan ini yang dipilih juga menjadi tumpuan kepada masyarakat, di mana masyarakat boleh mengunjungi tempat ini seperti yang kami pilih di Kompleks Bukit Jambul, kerana Kompleks Bukit Jambul ialah merupakan suatu kompleks pusat beli belah di mana ia menjadi satu tumpuan kepada masyarakat. Dan kawasan ini juga mempunyai tumpuan sangat tinggi daripada masyarakat maupun pelajar ataupun masyarakat daripada luar Pulau Pinang. Seterusnya ialah pemprosesan. Pemprosesan ialah bersifat terus, di mana pelanggan-pelanggan yang datang ke kafe kami boleh memilih menu ataupun jenis-jenis aiskrim yang diinginkan untuk kami hidangkan, dan hidangan ini akan dilakukan terus untuk memberikan ataupun memenuhi keinginan pelanggan, dan ia juga mudah dilakukan dan cepat. Okey, yang seterusnya ialah penghasilan. Penghasilan projek ini juga mestilah mempunyai kualiti yang tinggi, di mana aiskrim-aiskrim yang kami niagakan atau kami sediakan ini mempunyai kualiti yang sangat tinggi dan mempunyai taraf yang semaksimalnya, dan kepuasan untuk pelanggan juga mesti diberi perhatian. Maksudnya kepuasan pelanggan ini perlu diberikan perhatian dengan penyediaan ataupun hidangan aiskrim dengan kualiti yang sangat tinggi berbanding aiskrim yang berada di luar. Okey, manakala untuk keperluan kerja projek yang pertama ialah keperluan sumber. Okey, keperluan sumber ataupun modal serta dana ialah suatu perkara yang sangat penting dalam mana-mana projek maupun perniagaan. Modal ini menggalakkan lagi projek dapat dilaksanakan dengan jayanya, dan hal ini demikian kerana kejayaan sesuatu projek itu dilihat daripada aspek modal yang cukup untuk melaksanakannya, di samping memberikan perhatian daripada aspek-aspek lain. Keperluan modal yang kami gunakan untuk melaksanakan projek ini ialah sebanyak RM50.000, di mana RM30.000 adalah pinjaman daripada agensi MARA dan RM20.000 adalah daripada kutipan ahli projek ini. Seterusnya ialah peralatan. Peralatan yang projek yang dilaksanakan haruslah mempunyai semua keperluan peralatan bagi pelaksanaannya, di mana peralatan ini juga perlulah untuk memenuhi ataupun peralatan untuk memproses aiskrim. Peralatan ini adalah seperti mesin, peti sejuk, meja, kerusi dan lain-lain lagi bagi untuk memenuhi kemudahan yang disediakan di kafe kami. Seterusnya ialah kemudahan. Okey, kemudahan yang terdapat di kafe Mixcom Ice Cream juga adalah seperti kemudahan wifi, kemudahan tempat berehat dan kemudahan-kemudahan lain bagi memenuhi dan memberikan kepuasan kepada pelanggan. Kemudahan wifi ini secara tidak langsung menggalakkan lagi pelanggan-pelanggan yang duduk berehat di tempat kami bolehlah mempromosikan lagi perniagaan kami ini di laman sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram dan lain-lain laman sosial lagi. Seterusnya ialah tenaga kerja. Tenaga kerja diperlukan juga dalam melaksanakan projek ini serta menjayakannya.
Pekerja ini juga dipilih melalui kriteria tertentu. Sebagai contoh, seorang yang rajin, berwibawa, amanah, bertanggung jawab, dan lain-lain lagi kriteria yang terdapat pada diri seseorang itu. Dan seterusnya ialah sistem pengawalan. Sistem pengawalan ini dilakukan bagi memastikan setiap penghasilan es krim ini mempunyai kualiti yang sangat tinggi, di mana pengawalan ini dilakukan terhadap gerak kerja ataupun peranan setiap pekerja itu sendiri. Selain itu, pengawalan pengoperasian juga dilakukan bagi mengelakkan aduan daripada pelanggan. Maksudnya di sini aduan daripada pelanggan, di mana pekerja-pekerja yang terdapat di cafe kami ini haruslah memberikan kepuasan dan Selain itu, pengawalan pengoperasian juga dilakukan bagi mengelakkan aduan daripada pelanggan, di mana aduan pelanggan ini bermaksud kami mengelakkan pelanggan kami untuk membuat aduan berkaitan dengan ketidakpuasan hati terhadap layanan ataupun perkhidmatan yang diberikan oleh pekerja-pekerja kami. Dan seterusnya, pekerja kami juga digalakkan untuk memberikan kepuasan dan memenuhi kehendak ataupun keinginan para pelanggan. Okey, seterusnya kita pergi kepada penyumbang modal atau dana. Sumbangan adalah daripada MARA dan juga modal ahli. Okey, pinjaman kita pinjam daripada MARA adalah sebanyak RM30,000. Faktor kita pinjam dengan MARA adalah disebabkan oleh MARA merupakan agensi kerajaan yang menawarkan